dari segi isu dan challenges menjadi usahawan ataupun basically running a company lah untuk community, mungkin Dr. Syukur boleh share. Boleh. Okay, a very good question. Okay, dalam untuk menjadi usahawan ni, okay, saya telah bermula pada awal tahun 2013. Okay, cabarannya banyak. Okay, tipulah kata kalau tidak ada cabaran memang cantik je, tidak. Cabaran, okay, kita bila bekerja ni, kita mengendalikan orang. Okay, bukan saja mengeluarkan satu produk tetapi kita handle human. Okay, so cabaran tentang pelbagai ragam manusia dan juga di dalam syarikat dan juga di luar. Maksudnya kita berhadapan bukan sahaja orang-orang yang terpelajar tetapi orang yang biasa, yang macam-macam lah, ragam di sana, yang mana cabarannya kita mesti ada knowledge. Apa pun asasnya yang saya nak beritahu ialah knowledge ataupun pengetahuan dalam ilmu perniagaan tu mesti ada. Kalau kita minat saja tanpa ada ilmu, tak boleh jadi sebab kita akan sesat jalan. Kerana oleh sebab itu saya memang suka dan saya suka berkongsi pengalaman bersama otai-otai lah dalam usahawan yang jutawan-jutawan yang biasa. Kerana sekiranya kita tidak melalui tacit knowledge ataupun pengetahuan yang tidak dapat di dalam kelas, dia mesti melalui pengalaman. Sebab jatuh bangun dalam perniagaan dia mesti lalui. Tidak ada orang yang berjaya cantik je berjaya. Dia memang ada jatuh bangun, gagal dan berjaya, gagal baru je. Gagal ada yang 10 kali tak dapat jalan lagi. Jadi pengalaman itu yang saya boleh kongsikan adalah penting hubungan, paling penting saya cakap tadi, sombong bila kata hubungan dengan Allah, dan apabila hubungan dengan Yang Maha Pencipta sangat telus kuat, maka hubungan-hubungan sesama makhluk yang lain juga akan dipermudahkan. Jadi saya nak beritahu pentingnya menjaga staff dan juga menjaga kualiti produk, mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Kerana kalau kita buat sesuatu produk yang kita tak minat dan kita sendiri tak tahu pokok pangkal apa dia, what is the mechanism behind the invention, behind the product, so kita tak boleh nak pergi jauh sebab kita stuck, kita akan tersangkut. Sebab skill perlukan dalam pengkomersialan. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, dia mesti adalah, saya suka selalu saya cakap pada diri saya dan juga pada staff saya dan pelajar saya, kita mesti smart. Specific, measurable, achievable, reliable and timelines. So jadi smart ni, and then penting apabila kita dah clear direction, kita punya objektif, kita punya goal, maka barulah kita boleh rancang dia. Kita gunakan PDCA, plan, do, check and action. So bila kita dah buat PDCA, plan, do, check, action, and then kita nak tengok sejauh mana ke boleh pasaran kita punya produk ni, maka kita kena buat SWOT analysis. Kita kena buat SWOT analysis untuk memastikan bahawa kita clear business model kita nak pergi ke mana. So strengthen, weakness, opportunity and threat. Siapa yang mengancam kita. Ancaman di luar sana, pesaing-pesaing memang ada. Banyak juga produk-produk yang berasaskan repellent dan juga pembasmi di luar sana yang banyak. Tetapi what is our advantage, what is our privilege, the uniqueness of our product, itu yang penting. Product knowledge mesti faham detail dan dengan jelas. Barulah kita pastikan corrective and preventive action dapat dilakukan dengan baik untuk menghasilkan dynamism produk yang berkualiti, dan seterusnya kita bangkit daripada kegagalan tersebut. Jadi kekuatan dia adalah dan juga kita mesti mingle around with the orang-orang yang telah berjaya di luar sana. Okay, madam.
Okay. Mungkin ada di kalangan kita yang ingin bertanya mengenai sumber bekalan bahan mentah supply kepada produk Peskila dengan Physothera. Peskila tu dari pokok tuber. Jadi macam mana ataupun di mana Dr. Syukur Ecopest dapatkan supply, ataupun mungkin ada di antara komuniti yang boleh menjadi contract farmers ke? Alright, okay, very good, very good question, Vinawati. Okay, macam MT Fruit Bunch, okay, kita memang dapat kontrak, okay, kita dapat bahan mentah daripada Felda lah, daripada kilang Felda. Manakala bagi Peskila, okay, Peskila, ya dulu kita ambil daripada orang asli. Orang asli di Lepah, okay, di Kampung Simpai, orang Azam di Palorina, mula-mula. Tetapi oleh kerana sekarang ni dah ada, okay, secara bank, okay, dikeluarkan oleh satu syarikat, dan kita memang berurusan dengan syarikat tersebut lah untuk ambil extraction daripada dari Elliptica tersebut. So untuk contract farmers, okay, yang akan datang adalah yang saya akan kata yang mana ianya tidak ia memberikan impact yang besar. Contohnya produk Pro-Nickel yang akan dikeluarkan pada depan menggunakan what call pokok neem, okay, pokok semambu. Jadi yang tu mungkin ada potential untuk dibuat contract farming akan datang, mungkin akan diperbincangkan further because of pokok neem bukan saja boleh jadi insect repellent, tetapi dia punya banyak kegunaan untuk komuniti setempat, untuk untuk perubatan tradisional dan juga sebagai sebagai aktif yang lain boleh diguna pakai. So ada certain pokok yang mungkin kita boleh buat contract farming untuk ditanam, yang mana saya lihat ianya boleh sajikan satu komoditi yang mempunyai impact yang besar. Kita tak nak jadi seperti contohnya bila dah abundance of pengeluaran, contohnya pokok kenaf, dan kita nak lihat pokok kenaf adalah satu komoditi yang sangat besar, yang hebat. Tetapi bila dah keluaran besar-besaran dan nak pergi penetrate market, dah tak ada. Jadi ia memberikan kesan lah kepada farmer peladang-peladang yang menanam pokok kenaf. Jadi yang paling penting kita kena lihat cycle loop yang lengkap, yang komprehensif, yang perlu dianalisis dan di-study betul-betul impactnya dalam masa yang jangka masa. Okay, Madam. Okay. Dr. Syukur, saya pun nak tanya mengenai business model tadi. Sekarang ni Dr. Syukur gunakan agent dan stockist. Yeah. Kenapa bukan high market, Giant, 99, kedai-kedai sedemikian? Maknanya kenapa stockist dan agent? Kalau kita ke Giant umpamanya, saya selalu ke Giant, ada saya rasa produk yang mungkin sama ataupun mungkin tak sama, produk serai wangi. Ya, betul. Tapi saya tak pernah nampak Peskila sebelah serai wangi. Kenapa strategi macam tu? Terima kasih Kurniawati. Macam ni, sebab pada asalnya, contohnya produk Peskila, kami bermula pada tahun 2015. Penyelidikan dijalankan 14, 15 dan 16 kita buat besar-besaran. Pada tahun 2015 kita dah marketkan produk Peskila menggunakan ejen-ejen. Ramai ejen-ejen kita di Kuala Lumpur, di Melaka, di Johor pada ketika itu. Jadi waktu itu sekiranya kami masuk ke what call giant company, seperti Tesco, Mydin, mereka akan ambil dalam bentuk yang bulk, bulk, yang besar, dan for sure mereka tidak akan jual produk ni dengan harga RM20 for example, dan ianya akan mungkin RM15.90 macam tu lah.
So jadi dia akan jeopardize all agent-agent kita yang berada di Malaysia, unless all the agent-agent ni memang kita uh, tidak bagi harga 17. Kalaulah di market sana Jaya atau Maidin jual, for example kita bagi contoh, jual dengan harga 14 so dia akan jeopardize agent-agent yang sedia ada. Walau bagaimanapun mekanisme ni akan ditambah baik. Okey, kami akan menambah baik mekanisme ni. Bagaimana kami akan memastikan produk produk-produk keluaran kami daripada Universiti Malaysia Pahang ini dapat diguna pakai dan dapat berada di shopping di giant company seperti Tesco, Giant, dan Pasaria 99 dan so on. Dan kami masih dalam perbincangan dan nak memastikan bagaimana ejen-ejen sedia ada kami pun juga dapat benefit, dapat mudah, tidak kami sampingkan. Itu di mana kalau kami bagi kejayaan besar, maksudnya bagaimana kesan implikasi kepada mereka. Kalau mereka jual 17, yang syarikat ni jual dengan harga 14 ringgit lebih, so for sure dia jeopardize ada ejen yang lain. Tapi insyaAllah, seperti mana saya cakap tadi, kami sedang akan melihat secara komprehensif untuk melihat agar produk ini akan sentiasa berada di kedai-kedai dan juga di mana-mana pasar yang ada. Cik Badrul ada situ. Cik Badrul. Dr. Syukur. Ya. Untuk mereka yang saya tak pastilah kan, tapi yang berminat nak jadi ejen, nak jadi stokis, ada tak pihak syarikat menyediakan latihan-latihan tertentu untuk mereka-mereka ni nak master produk-produk UMP Kopes ni? Silakan. Alhamdulillah. Okay, very good Tuan Adi. Okay, for sure. And then pakai ejen-ejen yang nak menjadi ejen bagi produk-produk yang dikeluarkan UMP Kopes Sambah ni, memang kita adakan training session, kita ada bagi sertifikat, dan untuk ejen-ejen, stokis-stokis semua kita ada agreement lah. Selepas mereka bersetuju, mereka dah attend training dan lepas tu mereka diberikan sijil dan mereka akan dapat khidmat nasihat daripada kami. From time to, kita ada interval time untuk kita turun dekat belah utara, di belah selatan, di pantai barat. Itulah di antara program-program yang disediakan oleh syarikat UMP Kopes Sambah. Kalau Sabah Sarawak, Dr. Syukur? Dah ada ke? Kita so far belum ada. Ada satu what call Michael, Major Michael, yang mana dia attend training kami di Perhebat pada tahun lepas, dan Sabah Sarawak kita akan buka insya-Allah tahun lepas, sebab after dia orang datang itu PKP, jadi kita tak sempat buat ni. And then di mana Sabah, untuk pengetahuan puan, very good question, kita ada satu tim yang diberikan nama tim daripada Sabah, iaitu Synergy Sdn Bhd. Synergy Sdn Bhd, di mana di kalangan anak-anak muda Sabah dari pelbagai disiplin, yang mana mereka telah menandatangani kontrak untuk memasarkan produk-produk Feskila, Isoptera dan all green technology di seluruh. Jadi kita telah menandatangani NDA, Non-Disclosure Agreement, dan insyaAllah selepas ni kita akan tanda tangan MOA bersama Synergy Malaysia di Sabah. Dan Sarawak Major Michael daripada Perhebat, insyaAllah akan menjadi wakil di Sarawak. Tapi sebab PKP kita belum discuss further lah. Mungkin ini satu peluang untuk komuniti di Sabah dan Sarawak lah kan? Ya, betul. Di Sabah, dan Sabah besar, saya pun dah tim Sabah dulu saya duduk beberapa hari
5 hari mereka pusing Sabah untuk saya beri presentation, dan alhamdulillah sambutan di agensi Sabah, oleh kerana Sabah mempunyai kementerian dia yang tersendiri berbanding di Semenanjung. Jadi mereka ada portfolio masing-masing yang memang direct dengan Yayasan Sabah, insyaAllah. Dr. Syukur, Pisoptera dan Peskila ni, kedua-dua produk ni adalah produk pengawalan serangga. Jika dilihat dari sudut jualan atau tarikan lah antara Pisoptera dan Peskila ni, agaknya ni sebagai seorang yang nak jadi ejen, nak jadi stokis, antara dua ni yang mana satu yang lebih banyak dapat tarikan? Okay. Okay, very good question. Okay, tarikan tu dah tentulah Tuan Hadi. Okay, Peskila sebab Peskila ni dia affordable price, harga runcit adalah RM23. Okay, harga runcit RM23. Kalau tuan lihat di Shopee tu dia RM25 sebab 23 campur 7, RM30 sebab apa? Kos penghantaran kan, post. Orang apa yang saya lihat, satu di antara salah seorang daripada yang Shopee ni yang aktif adalah satu pelajar UMP yang buat PhD. Dia memang boleh kata sebulan tu boleh mencecah 5 hingga 10 kotak dalam sebulan menggunakan Shopee untuk produk Peskila. Memang laju, sangat-sangat laju, dan walaupun harga post tu campur dengan harga post is about RM7, so boleh cecah sampai ke RM30, gitulah. So kalau you tanya antara Peskila dan Peskila, for sure lah Peskila ni, dan Peskila boleh saya kata killer produk lah compared to Pisoptera. Walau bagaimanapun tidak boleh dinafikan Pera juga punya impact yang besar, yang mana dia kesan yang efektif yang dalam masa yang panjang. Juga kalau kita betul-betul buat marketing, insya-Allah ianya akan berjaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama seperti produk-produk komersial yang available in the market right now. Cuma ingin saya beritahu, kami Pisoptera ni insya-Allah oleh kerana dia kena berdaftar di bawah lembaga pesticide, dan fasa yang terakhir kami dalam proses labeling. InsyaAllah sekiranya lengkap, dan kami akan full swing untuk memasarkan produk Pisoptera di Malaysia khususnya, dan juga di peringkat antarabangsa amnya. Untuk pengetahuan Tuan Hadi dan juga Puan Wati, kami baru je dapat dapat panggilan daripada Arab Saudi, dan pihak Arab Saudi di bawah EFIC, Elite Facilities International Group, Arab Saudi berminat untuk menjadi sole agent di Kingdom Saudi Arabia, GCC Gulf dan juga MENA, Middle East African Northern Africa, Middle East African MENA, Northern Africa. So berminat untuk jadi sole agent, dan insya-Allah sekiranya PKP ini tidak dimansuhkan whatever, kami akan lagi sekali untuk final decision untuk MOA kami yang telah dibincangkan sebelum PKP baru-baru ni. Dan doakan kami Cik Adi dengan Puan Wati dan juga seluruh warga Malaysia untuk produk Bumi Putera, produk tempatan, universiti tempatan masuk ke pasaran antarabangsa, insya-Allah. Dalam masa terdekat ni ada training untuk stokis kan, Dr. Syukur? Okey, training insya-Allah dalam masa dekat kita akan untuk masa terdekat dengan insya-Allah dengan Perhebat. Dengan Perhebat kita memang ada training bagi beberapa grup daripada Perhebat yang mana untuk produk Pisoptera, untuk produk Pisoptera 2 hari untuk kursus selama 2 hari. Tapi masa belum ditetapkan, tapi kalau yang ini nanti bahagian business development memang dah ada tadi, sebab kita nak tengok sekarang ni dah
dah boleh aktiviti under PKPP ni. Jadi tarikh akan dikeluarkan oleh pihak Business Development Unit lah, UMP Corpes.